Saya Ros daripada Ziad Property Consultants Kuala Lumpur. Okey, so untuk pagi ni saya nak kongsikan beberapa points untuk cukai pintu dan cukai petak. Bagi perbezaan cukai pintu dan cukai petak, cukai pintu ni senang cakap ialah rumah landed. Okey, untuk cukai petak pula, untuk rumah strata, rumah strata ataupun rumah bertingkat macam kondo, flat, apartmen, dan juga sekarang ni trend rumah yang berkomuniti, berpagar dan ada kad. Contohnya dekat. Baik, tanpa membuang masa, kita tengok dulu apa tu maksud cukai pintu. Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, cukai pintu ataupun cukai taksiran dikenakan ke atas pegangan atau harta tanah yang terletak di kawasan PBT ataupun kawasan pihak berkuasa tempatan. Manakala untuk cukai petak, senang cerita kita kata rumah strata lah, rumah kondom, flat, apartmen dan sebagainya. Cukai pintu ni pula macam rumah landed, senang cakap lah rumah landed ataupun apa-apa harta tanah yang landed. Untuk poin yang kedua, iaitu bila sepatutnya cukai-cukai ni perlu dibayar. Untuk cukai pintu, pembayar perlu bayar pada penggal pertama dan juga penggal kedua. Pada penggal pertama adalah pada 1 Januari hingga 28 Februari. Untuk penggal kedua pula 1 Julai hingga 31 Ogos. Dan kita kena bayar setiap tahun lah untuk cukai ni. Manakala untuk cukai petak, pembayar ataupun pemilik harta tanah perlu membayar sebelum atau pada 31 Mei untuk setiap tahun. Sama macam cukai pintu. Seterusnya, macam mana kita nak bayar dia pula? Macam mana cara dia? Macam ni. Untuk cukai pintu, pembayar perlu bayar pada majlis, bukan pada pejabat tanah, tetapi kepada majlis. Contoh, anda semua duduk dekat Hulu Selangor dan Hulu Selangor tu di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Macam-macam. Untuk cukai petak pula, baru pejabat tanah. Contoh, kalau anda semua duduk dekat Kuala Lumpur, dekat Kuala Lumpur ada satu pejabat tanah dan galian di berdekatan dengan dataran Merdeka, kan? Right. Satu lagi alternatif untuk kita yang telah kerajaan bangunkan adalah pembayaran atas talian. So, untuk pembayaran online ni, anda semua boleh layari laman sesawang, PPG ataupun majlis mengikut tempat sendiri. Okay? Untuk poin yang keempat, macam biasalah yang saya cakap sebelum ni, setiap pemilik yang berdaftar dengan harta tanah mestilah wajib untuk bayar cukai-cukai yang telah disenaraikan. Lepas tu, kalau kita tak bayar, kesan yang akan jadi pada kita adalah barang-barang kita ataupun hak milik kita ni akan disita oleh pihak berkuasa ini. Bukan itu saja, mungkin akan dilelong harta tanah anda semua ataupun tanah-tanah yang anda ada. Dan kemudian boleh juga digunakan tindakan yang seterusnya. Kita tak tahu kan? So, majlis ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Last but not least adalah cara kita kira cukai-cukai ni. Okay, untuk cukai pintu, kita kira menggunakan nilai sewa tahunan. Nilai sewa tahunan ni macam sewa bulanan anda darab dengan 12 bulan. So, itulah nilai sewa tahunan. Walau bagaimanapun untuk cukai petak, kita menggunakan keluasan meter persegi dan juga aksesori. Keluasan meter persegi tu ikut keluasan bangunan sendirilah. Dan untuk aksesori ni macam parking lot, balkoni dan sebagainya. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Apa-apa pertanyaan, just komen dekat bawah.